Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Murid-murid, video cikgu ini cikgu akan terangkan untuk subjek matematik tingkatan 1, bab 8 garis dan sudut. Okey, cikgu akan sambung bagi subtopik 8.1 iaitu garis dan sudut. Okey, sebelum ni kita dah lihat standard pembelajaran daripada 8.1.1 sehingga 8.1.4. Jadi untuk video ini, cikgu akan terangkan standard pembelajaran 8.1.4 dan juga 8.1.5 iaitu bagaimana kita nak memerihalkan sudut pelengkap, sudut penggenap dan juga sudut konjugat. Ada 3 perkara untuk hari ini. Okey, sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Kemudian bagaimana kita nak menyelesaikan masalah melibatkan ketiga-tiga jenis sudut ini. Okey. Baik, kita lihat apa itu sudut pelengkap, sudut penggenap, sudut konjugat. Okey, sebelum ni kita dah belajar beberapa jenis sudut. Okey, yang ini pun jenis sudut juga, tapi yang ni kita panggil lain sikitlah. Ni 3 jenis yang berbeza Baik, kita lihat dulu sudut pelengkap. Baik, yang ni cikgu ambil daripada buku teks. Cikgu terangkan daripada buku teks. Baik, cikgu tak nak terang panjang-panjang. Cikgu nak ringkaskan saja kat sini. Baik, kalau nak ingat, okey, sekarang ni kamu kena ingat sudut pelengkap, jumlah hasil tambah sudutnya mesti, maksud dia hasil tambah dua sudut tersebut mesti 90 darjah. Okey, sudut pelengkap hasil tambah dia mesti 90 darjah. Kalau sudut penggenap, hasil tambah dua sudut, ialah sentiasa 180 darjah. Okey. Kemudian kalau sudut konjugat, hasil tambah dua sudut itu mesti sentiasa 360 darjah. Jadi untuk sudut pelengkap, penggenap, konjugat kita gunakan 3 sudut ini iaitu 90 darjah sudut tegak Okey. Kalau 90 darjah yang sebelum ini kita belajar jenis sudut. Okey, 90 darjah kita panggil sudut tegak. Ini jenis sudut, jangan keliru okey. 90 darjah ni sudut tegak, jenis sudut. Berbeza Okey. Kalau 180 darjah, kita belajar sebelum ini adalah sudut pada garis lurus. Kalau 360 darjah, kita panggil dia sudut satu putaran lengkap. Okey, ini adalah nama bagi jenis sudut 90 darjah, 180 darjah, 360 darjah. Tapi yang ini pula kita kena faham untuk sudut pelengkap dia kita gunakan hasil tambah dua sudut. Maksud dia sudut A tambah sudut B hasil dia mesti 90 darjah. Okey? Kalau yang ni sudut penggenap maksudnya hasil tambah dua sudut, sudut A tambah sudut B, hasil dia mesti 180 darjah. Yang ni pula sudut konjugat, hasil tambah dua sudut, maksudnya sudut A tambah sudut B, hasil dia menghasilkan 360 darjah. Okey, macam mana bentuk rajah dia? Kita tengok sini Ini adalah sudut pelengkap. Kenapa sudut pelengkap? Okey, kalau kita lihat gambar ini, warna hijau ini sudut yang pertama, kita katakan sudut A. Yang warna oranye ini sudut B. Sudut yang kedua. Hasil tambah sudut A dan sudut B, okey, bila kita tambahkan kedua-dua sudut ini, dia menghasilkan 90 darjah. Itu kita panggil dia sebagai sudut pelengkap. Kalau B ini, seterusnya sudut penggenap. Maksud dia sini, warna hijau ni katakan ini sudut A, yang pertama di sini, yang kedua sudut B di sini. Bila kita tambahkan A tambah dengan B, kita akan dapat sudut pada garis lurus iaitu 180 darjah. Hasil tambah ini kita panggilkan dia sebagai sudut penggenap. Okey. Kalau yang ketiga ini,
Okey. Sudut yang warna hijau ini, daripada kiri sini sampai ke bawah ini sudut yang pertama. Yang warna oranye ini sudut yang kedua, B. Maksudnya, A tambah B, A tambah dengan B keseluruhan ini, kita akan dapat 360 darjah. Hasil tambah dua sudut ini, kita panggil dia sebagai sudut konjugat. Jadi, kamu kena ingat, sudut pelengkap, sudut penggenap, sudut konjugat. Mesti ingat hasil tambah ni akan dapat berapa. Baik, itu sahaja penerangan untuk ketiga-tiga jenis sudut ini. Baik, kita cuba tengok soalan dia. Okey, soalan kita cuba tarik ke bawah sikit sini. Okey, soalan yang pertama. Jelaskan sama ada setiap pernyataan berikut benar atau palsu. Okey, sekarang ni kita dah belajar pelengkap 90 darjah, penggenap 180 darjah, konjugat 360 darjah. Okey, kena ingat. Pelengkap, catatkan dulu supaya tak lupa. Pelengkap 90 darjah. Penggenap 180 darjah. Konjugat 360 darjah. Okey, barulah kita boleh jawab soalan yang pertama. Soalan A. 60 darjah ialah sudut pelengkap bagi 30 darjah. Tadi kita dah tahu sudut pelengkap 90 darjah. Maksudnya, adakah hasil tambah 60 darjah dan juga 30 darjah, adakah dia menghasilkan sudut pelengkap 90 darjah? Jadi, untuk kita tengok, kita kiralah. Dia kata 60 darjah ialah sudut pelengkap bagi 30 darjah. Jadi, kita dah tahu sudut pelengkap 90 darjah. 90 darjah kita tolakkan dengan 60 darjah. Betul tak dapat 30 darjah? 90 tolak 60, betul lah 30 darjah. Jadi jawapan yang pertama benar. Okey, soalan B. 125 darjah ialah sudut penggenap bagi 45 darjah. Sudut penggenap kita tahu nilai dia 180 darjah. Jadi 180 darjah kita tolakkan dengan 125 darjah. Kita akan dapat 55 darjah. Jadi, dia kata 45 darjah. Yang ni 55 darjah. Okey, jadi kat sini adalah palsu. Okey, soalan C. 300 darjah dan 60 darjah. Maksudnya, sudut A 360 darjah, sudut B 60 darjah. Jumlah dia ialah sudut konjugat. Betul tak? 300 tambahkan dengan 60 darjah, kita akan dapat 360 darjah. Adakah dia sudut konjugat? Ya. Jadi, benarlah. Itu saja. Okey. Kemudian 142 darjah dan 38 darjah. Sudut yang pertama, sudut yang kedua. Adakah dia sudut penggenap? Kita tambahkan dia. 142 darjah tambah 38 darjah. 4, 5, 6, 7, 8. Okey. 180 darjah. Jadi sini benar. Sebab betul lah 180 darjah sudut penggenap. Baik, jika A ialah sudut konjugat bagi B, maka A sama dengan 360 darjah tolak B. Baik, jika A ialah sudut konjugat. Sudut konjugat adalah 360. Okey, maksudnya kalau kita nak tentukan adakah A ialah sudut konjugat bagi B, betul lah 360 darjah. Kita tolakkan B, pasti jawapannya A. Sebab apa? Okey, untuk dapatkan 360 darjah, maksudnya kat sini, tolak B bawa kiri, jadi tambah B sama dengan 360 darjah. Konjugat 360 darjah. Jadi E benar. Itu sahaja. Okey. Itu untuk soalan bagi menentukan sudut konjugat penggenap dan pelengkap. Okey, sekarang kita lihat bagaimanakah untuk menyelesaikan masalah melibatkan sudut penggenap, konjugat dan juga pelengkap. Okey, tadi kita dah tahu untuk keliru, untuk lupa, supaya tak untuk elakkan lupa, kita tuliskan awal-awal. Okey, 90 darjah, hasil tambah dia ini kita panggil sudut pelengkap. Okey,
Kemudian 180 darjah penggenap. Ni kena ingat Okey, salin dalam buku nota. 360 darjah kita panggil dia sudut konjugat. Okey. Dalam rajah di sebelah, P dan 54 ialah sudut pelengkap. Okey, maksud dia hasil tambah P tambah 54 darjah mesti sama dengan sudut pelengkap iaitu 90 darjah. Okey, kemudian diberi P dan Q ialah sudut penggenap. Maksud dia P tambah Q sama dengan 180 darjah. Dan sudut konjugat bagi R ialah 260 darjah. So, sudut konjugat bagi R ialah 260 darjah. Maksudnya kat sini, R tambah 260 darjah akan menghasilkan sudut konjugat iaitu 360 darjah. Soalan dia hitung nilai P, Q dan R. P, Q, R dan S. Okey, daripada ayat ini, kita boleh menghasilkan operasi matematik. Nampak Sebab kita dah tahu sudut pelengkap tadi 90 darjah, sudut penggenap 180 darjah, sudut konjugat 360 darjah. Jadi itu yang terhasilnya ni. Ni. Operasi matematik ni hasil daripada mana? Hasil daripada ayat ini tadilah. Okey. Jadi senanglah kita nak cari nilai P dahulu. Baik, soalan yang pertama kita nak cari P dulu. Kita dah tahu P tambah 54 darjah sama dengan 90 darjah. Jadi untuk cari P, nampak kita masih gunakan lagi konsep kesamaan ataupun gerakan kiri ke kanan tukar tanda. Kalau sini tambah 54 darjah, tukar ke kanan kita akan jadi tolak 54 darjah. Jadi P sama dengan 90 darjah tolak 54, 36 darjah. Jadi nilai P sini 36 darjah. Dah selesai. P dah dapat. Sekarang kita nak hitung nilai Q. Yang kedua, kita dah dapat tadi P tambah Q sama dengan 180 darjah. Kita dah tahu nilai P 36 darjah. Jadi kita masukkan nilai P di sini 36 darjah tambah Q sama dengan 180 darjah. Jadi Q 180 darjah, 36 darjah tukar ke kanan jadi tolak 36 darjah. Ni 180, kita gunakan kalkulator kejap. Kita akan dapat 144 darjah. Okey, dah selesai dah. P dah tahu, Q pun kita dah tahu. Okey, sekarang kita nak cari nilai R. Okey, R. Okey, R ni tadi dia kata R tambahkan dengan 260 darjah, kita akan dapat sudut konjugat 360 darjah. Jadi R sama dengan 360 darjah tolakkan dengan 260 darjah, maka kita akan dapat 100 darjah. Okey, sekarang kita dah tahu nilai P, kita dah tahu nilai R 100, kita dah tahu nilai Q 144 darjah. Okey, S. Macam mana kita nak cari S? Kita tengok daripada gambar rajah ini. Okey, sekarang S 54 darjah, 36 darjah, 144 darjah, 100 darjah. Boleh tak kita cari S? Sudah tentulah boleh. Sebab kita tahu nilai keseluruhan ini adalah 360 darjah. Satu putaran lengkap ini, ni nilai dia adalah 360 darjah. Jadi, untuk cari nilai S, apa perlu kita buat? 360 darjah tolaklah nilai keseluruhan ini. Okey, macam mana? Cikgu buat sini. Jadi, maksudnya kat sini, S tambahkan dengan 54 dan 36 ni,
Ini tadi dia kata sudut pelengkap kan. Maksudnya sini 90 darjah lah. Okey. Tambahkan dengan Q. Q ni 144 darjah. Tambahkan dengan R. Itu 100 darjah. Okey. Sama dengan 360 darjah. Okey. Kita cari jawapan guna kalkulator. Jadi kat sini 334 darjah jumlah ni 90 tambah 144 tambah 100 kita akan dapat 334. Maka S tambah 334 sama dengan 360 dan S sama dengan K. Ni tambah tukar ke kanan jadi tolak konsep persamaan Tolak seimbangkan persamaan. Jadi kita akan dapat sudut S ialah 26 darjah. Maka selesailah jawapan untuk penyelesaian masalah bagi ketiga-tiga sudut. Jadi asas dia, apa yang kamu perlu ingat adalah 3 jenis ini. Okey? 3 jenis ini. Cikgu nak kamu salin dalam buku nota bagi 3 perkara ini. Okey, bila kamu ingat untuk 3 perkara, kamu boleh selesaikan untuk tentukan benar atau palsu sama ada sudut-sudut itu konjugat pelengkap atau penggenap. Kemudian secara tak langsung kamu boleh menyelesaikan masalah. Okey, daripada ayat ini kita boleh terbitkan soalan matematik kat sini. Kita boleh terbitkan persamaan kat sini daripada ayat ini. Okey, sebab tu pentingnya kita ingat ketiga-tiga jenis ini. Okey, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semua. Cikgu harap kamu faham. Kalau tak faham boleh mesej cikgu secara personal. Baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum.